Ana bila jumpa orang muda berniaga, ana sentiasa tertarik. Tapi ini adalah ruang yang kita di dalam negara ni sejak dulu ini menyebabkan berlakunya konflik. Apabila kita tidak menguasai bidang yang penting ni. Kita ada tapi tidak cukup. Kebelakangan ni baru orang Islam, budak-budak muda nampak naik. Dulu bila sebut Tokey saja, bukan saya nak salahkan apa, tapi Tokey saja orang terbayang Cina. Bukan nak salahkan dia, tapi maksudnya itulah gambaran masyarakat. Sebut Tokey saja, orang kampung akan bayang Cina. Jarang-jarang terlintas muka orang Melayu. Bila sebut Cina saja sehingga hari ini, orang akan kata Cina kaya. Walaupun sebenarnya bukan semua Cina kaya. Itu sebagian ada politik, perbankan dan juga sekarang sebagian jadi kerajaan. Mereka jumpa anak, mereka kata, politik Chinese, dia kata, itu gambaran yang salah juga. Dia kata, ramai juga Chinese yang tak kaya. Tapi oleh kerana majoriti mereka berniaga, sentiasa kita terasa macam mereka kaya, ada duit. Kita pergi ke kedai mereka. Walaupun perkembangan kita ada majoriti dalam negara ni, tapi kita gagal untuk menguasai, menjadi pengeluar produk ataupun kita menjadi pihak yang berniaga. Kita menjadi pihak yang membeli betul. Dan kuasa membeli kita kuat. Dan sekarang ni apabila berlaku boycott, terbukti kita punya purchasing power kita sangat kuat. Sehingga menyebabkan kalau kita di pulau terjejas. Dan sentimen-sentimen pulau boycott ini sikit sebanyak bahkan banyak mempunyai kaitan dengan agama, walaupun isunya adalah Palestin dan seumpamanya. Tapi kita dapati dalam negara ini yang bukan Muslim tak berapa pulau. Tidak seperti negara di barat. Tapi kita kan ini mungkin satu wacana yang lain. Kenapa mereka tidak sama-sama? Kalau kita tengok di tempat-tempat kedai yang diboykot itu, kalau masih ada yang membeli yang non-Muslim. Muslim kuranglah tak membeli. Apapun maksudnya, ruang agama itu ada, bukan nak dipergunakan, tetapi ruang agama itu sedikit sebanyak memasuki dunia pemikiran manusia di dalam dunia perniagaan ini, jual beli ini. Itu something yang kita sukar untuk nafikan. Oleh kerana kita lemah di dalam soal perniagaan produk ni, kita sentiasa dikontrol oleh orang lain. Sekarang mungkin ada perubahan sedikit. Dulu anda masih kecil-kecil ingat, kalau orang kata kalau Cina raya, Melayu susah makan. Begitu. Bukan kita nak salahkan orang Cina, tapi kerana mereka menguasai, mereka dah raya, mereka tak buka kedai, terpaksa beli barang awal. Begitu nasib kita kerana kita kurang dalam perniagaan. Salah satu sebab ialah soal culture yang ada di dalam orang Melayu itu sendiri. Ini is not about racism atau apa, tapi culture kita. Orang Cina ni dalam sejarah mereka, ini satu benda yang Engku Aziz masa hayat dia pernah sebut, dan dia pernah ziarah datang ke pejabat mufti masa masih jadi mufti yang pertama. Dia juga kadang-kadang dia jumpa. Dia satu orang yang pemikir yang bagus. Tak apalah sudut-sudut yang lain tu hal yang lain, tapi dia kata orang Cina ini dia punya latar penggunaan wang, mata wang sudah lama, beribu-ribu tahun lamanya. Dalam sistem dinasti-dinasti Cina dulu, nak jadi pegawai istana ada peperiksaan, ada mata wang, macam mana. Orang Cina dah tahu perniagaan sudah lama. Orang Cina mungkin tak perlu pergi business study kot, anak-anak dia. SPM pun tak ada. Dulu kita tengok belajar sekolah kita, dia dah tak sambung sekolah, tapi 10 tahun jumpa dah jadi tokek. Sebab dia hidup di dalam environment itu. Macam anak doktor lah, kadang-kadang terus nak jadi doktor kan. Macam itulah.
environment yang mereka hidup. Orang-orang Melayu, dia bukan tidak ada perniagaan, tapi dia tidak serancak itu. Disebabkan banyak population yang tidak begitu besar dan seumpamanya setiap bandingan. Dan orang kita juga, ketika kita masih barter trade, mereka sudah ada mata wang. Ini banyak faktor menyebabkan kemudian di sudut soal-soal yang lain juga. Dan sehingga kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, pembesar-pembesar Melayu apabila mereka gagal untuk mengutip cukai daripada rakyat, mereka menggunakan token-token Cina. Yap Ahloi apabila datang ke tanah Melayu. Dan boleh kita baca, siapa yang baca, ini bukan soal mempertikaikan mereka, tapi ini latar mereka, yang itu kelebihan mereka. Siapa baca buku Robert Koch, macam mana dia naik, dan baca, mereka datang dulu, makanan pun tak ada. Tapi akhirnya, kerana mereka tak pernah fikir nak jadi pegawai kerajaan, nak kerja syarikat, mereka fikir nak membina perniagaan sendiri. Jatuh bangun mereka di dalam perniagaan. Bila ada orang Islam terlibat dengan perniagaan, kita akan gembira. Kerana ini adalah bahagian, selagi orang Islam tak terlibat dengan perniagaan secara ramai, selagi itulah krisis perkauman ini tak dapat ditamatkan. Kerana kita sentiasa rasa peluang portion tu diambil banyak oleh mereka. Sehingga apabila saya juga cakap pada banyak ahli politik dalam negara ini, sehinggalah kamu hendaklah bersabar. Sehinggalah kamu memberi peluang kepada supaya kamu patut sokong perniagaan orang Islam, sehingga orang Islam sama dengan kamu dalam perniagaan. So orang Islam, bila dia sama, bila kita tak sama, kita akan sentiasa memikirkan apa dah keistimewaan untuk saya dapat. Tapi kalau kita sudah berkeupayaan, kita tidak tanya peruntukan keistimewaan. Buat contohlah pasal ni Ikrami ada ni, meniaga haji ni. Mereka haji bagi orang Melayu yang kaya. Haji 200,000, 150,000, 160,000. Mereka ni tak tanya mana peruntukan kami untuk hak tabung haji punya tu kan. Yang mana kerajaan bagi subsidi haji. Dan mereka tak duka cita pun mereka tak dapat yang tu. Dan mereka pun tak mau pergi yang tu. Mereka nak pergi yang dengan mereka ni lah. Sebab apa? Yang ni lebih istimewa macam tu. Orang Melayu sentiasa akan tanya, di mana kami punya hak istimewa orang Melayu? Sebab tak larat nak bersaing dengan mereka ni. Tapi kalau kita sama kuat, kita ambil sendiri hak tu. Sebab itu sepatutnya dasar ekonomi baru jika berjaya. Tapi tak berjaya tu banyak faktor. Isu politik, isu ketidaktelusan dan berbagai-bagai lagi. Ini bukan baru. Kalau ia berjaya untuk supaya negara ini dapat distabilkan. Tapi kita bercakap soal orang Islam. Sampai bila orang Islam ni bergantung pada orang lain? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin kepada orang mukmin itu bagaikan satu bangunan yang mereka akan menguatkan antara satu sama lain. Tapi kita semangat tu tak ada. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, anda selalu sebut nukil apa yang sangat terkesan tulisan dia dalam Madza khasiral alam bin hitatil muslimin, apa ruginya alam dengan keruntuhan, kemunduran orang Islam. Memberkatakan bagaimana orang Arab ingin menghadapi Barat jika pena yang digunakan untuk menandatangani dengan Barat itu pun dibuat oleh Barat. Qaradawi cakap tentang masalah dunia Islam. Kata Qaradawi, bercakap hebat orang Islam, naik kereta hebat, negara Arab, pemimpin Arab kereta mewah-mewah, negara Islam basikal pun tak boleh buat. Masih pakai basikal Cina. Tapi kereta mewah semua duduk dalam negara orang Arab. Dipakai oleh orang kaya, orang Islam. Kaum yang seperti ini tidak boleh berperang
Bukan kalau menuntut, Maulana Abu Hassan, jika peperangan menuntut peperangan, mereka tak akan mampu perang. Bukan tanya senjata, pen pun tak boleh buat. Tapi apabila Hamas, dia boleh buat sendiri senjata dia. Tak apalah, walaupun dia buat, dia cantum ke, dia apa ke, dia ambil hasil orang, tapi dia boleh produce dengan cara dia sendiri. Dia yang separuh, kurang pada separuh Perlis. Perlis ni 820 km. Singapura 720. 100 kurang. Hamas separuh Singapura, 300 lebih. Jangan kata lawan Israel, Amerika. Tapi Hamas boleh lawan Israel, yang mana negara-negara Arab yang besar takut nak lawan. Sampai hari ini, sekurang-kurangnya senjata Hamas dah bukan senjata negara Arab yang hari kemerdekaan keluar hebat-hebat, rakyat dia tengok senjata dia, belum ada yang sampai ke Tel Aviv. Kecuali beberapa peluru pepandu Saddam Hussein yang sampai semasa peperangan Teluk. Tapi senjata Hamas sampai ke Tel Aviv. Sampai hari ini, ribuan kepala-kepala tentera dan tentera Israel yang mati. Belum lagi pun satu kepala besar Hamas yang dapat ditangkap. Semua andaian kononnya Amerika mempunyai teknologi yang hebat, di mana kita duduk, satelit dia boleh cari kita. Bohong. Mereka belum dapat cari Hamas di mana. Israel kata dia dalam masa yang terdekat dia akan jumpa terowong Hamas. Belum terjumpa. Kita telah peperangan psikologi ni telah menipu kita. Macam tu juga dalam dunia perniagaan. Orang Melayu tak mungkin dapat bersaing. Akhirnya kita dapat. Walaupun kita tahu banyak kartel-kartel dalam perniagaan, blok-blok yang tidak mudah untuk ditembusi, monopoli-monopoli yang dibuat, yang bukan mudah, bukan saja antara kaum, juga antara klan-klan di dalam kaum itu sendiri. Itu satu hal.